Kecewa dan sedih, itulah yang dapat digambarkan buat sesetengah individu yang jelas telah terkesan dengan penularan wabak COVID-19, terutamanya buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Mengimbau cabaran yang didepani oleh pasangan ini yang merupakan bekas kru Awan Biru suatu ketika dahulu, Nazirah dan Zarik telah diberhentikan kontrak kerja akibat PKP yang dilaksanakan. Terdahulu, pasangan ini pernah dipaparkan di siaran Wanita Hari Ini pada 21 Oktober 2020 dan kini kami ingin kembali mendapatkan perkembangan mereka setelah lebih setahun PKP bermula. Sepanjang PKP ini, waktu kedai kami boleh beroperasi, kami telah menyarankan advise customer supaya tidak menunggu di premis kedai lah. So maknanya customer datang dan tinggalkan kenderaan, bila dah siap baru kita call customer untuk ambil. Dan selepas tu bila kami tidak dibenarkan beroperasi, kami buat perniagaan secara atas talian daripada rumah. Berfikiran kreatif dan optimistik dalam membuat perancangan, mereka cekal mendepani cabaran dalam usaha untuk mengekalkan perniagaan ketika pandemik. Baginya tidak mudah, namun itu jelas tidak mematahkan semangat mereka berdua. Cabaran yang paling besar dah tentulah dari segi pelanggan, permintaan pelanggan. Yang itu memang sangat-sangat berkurang lah. So kita kena ikut SOP, very tight on the demand lah kan. Still continue kita punya marketing so that orang tahu, pelanggan tahu yang kita still ada, exist. Walaupun tidak dapat beroperasi seperti biasa, namun bagi pasangan yang sudah 3 tahun berkahwin ini, segala kesusahan dapat ditempuhi bersama dengan mencari jalan penyelesaian demi meneruskan kehidupan seharian. Dia nak kena kreatif sikit lah untuk keep continue jana pendapatan. Macam kami sendiri, kami conduct a short course untuk new beginner yang ingin belajar tentang polish kereta, ingin belajar tentang penjagaan kereta. Mana tahu in future diorang nak buka pusat kecantikan kenderaan ataupun dia nak buat secara mobile. Lepas tu kita juga came up with an idea buat produk sendirilah, produk-produk yang untuk menjaga kereta, untuk menjaga kenderaan yang dijual secara atas talian. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Di samping dihujani dengan pelbagai dugaan hidup, Nazirah dan Zarik tetap cekal dalam berusaha dan berharap agar dapat meneruskan perniagaan mereka untuk masa depan. Dari seorang pramugari kini menjalankan perniagaan mencuci kenderaan, dan saya kira untuk topik kita pada hari ini, pandemik mengubah kerjaya, mungkin ramai dalam kalangan anda yang boleh relate. Begitu jugalah dengan 2 orang tetamu yang bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi kisah hidup mereka. Ya, tetamu-tetamu kita pada hari ini ialah Muhammad Syahrul Azlan Abdul Rauf atau lebih dikenali sebagai Dek Syah. Hello Dek Syah, Assalamualaikum. Dek Syah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama WHI pada hari ini. Terima kasih Wanita Hari Ini kerana menjemput walaupun dalam online. Ya, norma baru. Betul. Ni mesti ramai penonton ni dah merasa air tangan, sentuhan karya Dek Syah di wajah mereka. Ya Okey. Allah, Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Puan Adila Ahmad Khairuddin yang mana menjalankan perniagaan pakaian dan sekarang ni juga turut menjalankan perniagaan menjual kek. Dan bisnes pakaiannya dulu sering kali menaja pakaian pengacara di Wanita Hari Ini. Apa khabar Puan Adila? Khabar baik sangat-sangat. Alhamdulillah, thank you sangat invite hari ini nak berkongsi cerita. Sama-sama. Alhamdulillah. Terpancar keceriaan kita punya tetamu-tetamu pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Dek Syah dululah. Okey Dek Syah, sebelum kita nak tahu bagaimana Dek Syah ke alam perniagaan ni, kita nak tahu kesan ketara sebelum dan selepas pandemik ini melanda terhadap kerjaya Dek Syah sebagai seorang jurusolid. Okey. Permulaan memang semua tahu industri seni semua dihadkan sekarang kan dalam MCO 3 ni. So macam banyak yang
terkesan lah sebab bila kita keadaan macam ni kita tak ada boleh buat make up semua, sebab kalau make up tu kita kena berinteraksi dekat dengan customer kan. Betul. So banyaklah juga yang kira macam dia macam jadi macam mana orang nak cakap, kita kena sabar je lah kot. Dek Syah, biasanya kalau sebelum pandemik ni susah sangat nak dapat khidmat seorang jurusolek, terutamanya Dek Syah ni antara jurusolek yang berprofil tinggi. Ramai selebriti yang menggunakan khidmat Dek Syah. Dan perubahannya ketara selepas pandemik itu bagaimana? Kalau sebelum ni mungkin setiap minggu rutinnya sibuk kan? Ya, kalau sebelum ini, sebelum kita buat sebelum pandemik kali ni, sebelum ni masa MCO 01 masa first dengan second, kita masih lagi boleh bekerja sedikit, ada lagi kelonggaran yang kita boleh buat lagi kan. Tapi yang kali ketiga ini dia memang terus stop terus. Dan setiap hari saya macam menunggu semua, okey esok mungkin boleh shooting kot, esok mungkin boleh ada wedding kot, besok semua benda tu. Bila setiap hari saya menunggu semua perjalanan itu tiba-tiba daripada sehari ke sehari sampai beberapa bulan kan. Bila dahulu dia memang setiap minggu, bukan setiap minggu, setiap hari memang kena ada je aktiviti untuk make up, untuk kerja make up. Tapi kali ini dia terus macam hilang. Mula seminggu tu kita rasa macam okey lagi. 2 minggu tu okey lagi. Tapi saya rasa bukan untuk saya seorang kot, semua make up artist kot. Betul. Yang semua yang terkesan. Dan menarik apa yang Dek Syah kongsikan tadi kan, kalau dalam bidang seni atau industri kreatif ni bukan sahaja artis ataupun selebriti yang terlibat. Orang cuma melihat yang berada di hadapan kaca televisyen saja, tetapi sebenarnya yang bekerja di belakang tabir seperti Dek Syah sendiri, makeup artist, stylist, juru kamera, audio man dan sebagainya juga turut terkesan disebabkan oleh pandemik ini. Dan untuk Puan Adila pula, kalau boleh kongsikan bersama dengan penonton semua, macam mana daripada seorang pengusaha pakaian, butik boleh beralih kepada menjual kek pula sekarang ni? Untuk saya pula, saya owner butik Poya. Kita ada butik di dalam shopping mall. Saya ada 2 outlet di Bangsar Shopping Centre dengan Empire Subanjaya. Menjual pakaian tradisional. Jadi kalau first kita punya MCO 1, 2 tu masih ada function, masih ada perkahwinan. Tapi kali ni bila dia stop, jadi permintaan specifically untuk pakaian tradisional tu memang dia jatuh. Kalau dulu first MCO kita macam prepare lagi, macam setiap MCO saya macam upgrade. Okey, dulu tak ada website sangat. Sekarang kita upgrade lagi mempunyai online website. So bila MCO kali ketiga ni kita rasa okey tak apa, kita mungkin boleh menjual lagi secara online. Kedai dah tutup ni tapi keadaan tidak dijangka lah jadi macam ni. Jadi bila takkan kita nak duduk diam saja kan. Jadi saya ni sejenis orang yang suka membuat sesuatu. Saya bila MCO ni saya suka buat aktiviti bersama anak. Jadi saya pun kawan bagi coklat kek, bagi resepi saya cuba. Bila saya cuba, saya buat macam kasih jiran-jiran, kasih kawan, kata sedap lah dia kata kan. Kata okey kalau sedap, tiba-tiba orang dah kasih free untuk menggembirakan orang lain. Sekali orang kata Dila, takkan nak minta je, boleh tak kita orang beli? So daripada tu lah saya macam, orang nak belilah. So saya buat first tu 30 hari bulan Jun. Saya terus saya bagi 1 hari bulan Julai. Orang kata nak beli, saya terus kaji dia punya ingredient, costing, buat pricing semua. 7 hari bulan saya start terus berniaga coklat kek mendapat pelanggan on the 7th of July. So hari ni ialah genap sebulan saya membuat coklat kek. Happy Mansuri. Itulah. Kalau boleh tambah sedikit kan, dah sebulan berniaga menjadi pengusaha kek pula kan. Sambutan tu macam mana? Adakah ianya boleh diterima juga oleh masyarakat ataupun macam mana? Saya betul-betul masa saya start tu, saya cuma kata nawai tu saya untuk tolong menggembirakan orang lain dengan memberi sesuatu yang best. Dan also untuk menggembirakan hati saya kerana kita dah biasa mendapat jualan, layan customer. Tapi saya kena fulfill diri saya. Saya rasa saya kata if I don't do anything, tak ada siapa yang akan bantu saya.
Sebab sekarang ni atas kita bawa kemudi boat kita nak pergi ke mana. Jadi bila saya macam tu, saya ingat saya mungkin boleh jual 20 kot biji kek ni dekat sepupu, kat makcik, kat kawan-kawan. Tapi setakat hari ni sebulan saya dah hit target 200 biji kek setakat 7 hari bulan, dan dalam minggu depan alhamdulillah dah meningkat ke dalam 230 kek yang saya rasa saya pun masih tak sangka from a traditional expert to a baker. Satu je kek pandai. Tapi it is something that I kata bila you buat sesuatu, you really put all out, usaha, insyaAllah rezeki tu pasti ada. InsyaAllah. Belum cuba, belum tahu kan. Memang kena ada risiko juga sekarang ni. Terutama waktu pandemik yang nak tak nak kita kena bangkit. Baik Dek Syah. Dek Syah selama ni, sebelum ni sentiasa pegang berus makeup kan. Akan sulit. Tetapi sekarang ini rutinnya berbeza, aktivitinya berbeza. Packaging, untuk pengetahuan anda sekarang ni Dek Syah menjual kerepek antaranya kan Dek Syah? Betul. Bagaimana kemahiran sebelum ini Dek Syah sesuaikan dengan perniagaan baru ini, kejaya baru ini Dek Syah? Okey, awak Syah ni sebenarnya Syah tak berhenti berniaga daripada umur Syah daripada Syah belasan tahun. Memang lepas habis sekolah Syah terus buat makeup. Memang Syah tak reti berniaga lain. Memang Syah tahu hanya pegang brush makeup korang, cantik korang, itu je. Tapi bila sampai satu tahap Syah rasa macam Allah duga selama ni Allah bagi kita banyak duit yang alhamdulillah dengan amount yang banyak kan. Tapi bila satu tahap Allah macam okey, Syah kena musabah diri sebab Syah rasa benda ini adalah ujian Allah. Kalau tanpa ujian dia ini Syah tak macam kita senang sangat membazir keuangan kita kan. Bila jadi yang ini, daripada makeup Syah buat kerepek, memanglah orang kata kau jual kerepek, kau buat makeup, kau tak malu ke? Tapi bagi Syah ini adalah semua ketentuan Allah. Lepas tu Syah selalu berdoa dengan Allah, doa Syah mungkin Allah makbulkan untuk Syah buat benda ni. Sebenarnya perit kalau Syah sebenarnya perit bukan Syah untuk simpati, untuk bercerita, tapi Syah tahu macam mana depresnya orang bila keadaan kekangan duit, kekangan keadaan macam ni semua kan. Tapi kita kena bangkit. Satu dia nak kita doa, dan doa dan berusaha. Kalau kita doa tapi kita tak berusaha, tak mungkin itu akan terjadi. Betul. Dek Syah, kalau boleh kan, kita nak bagi inspirasi kat penonton-penonton kita ni, kalau boleh Dek Syah kongsikan apa antara yang dititipkan dalam doa Dek Syah tu kepada Allah. Ya Allah. Okay. Setiap hari doa Syah pada Allah, Syah katakan sebab Syah ada anak seorang. Itu adalah satu kekuatan Syah sebab Syah rasa kalau Syah tak buat benda ni, Syah rasa Syah tak boleh bantu anak Syah. Sebab amanah Allah ni Syah kena pegang, Syah kena pikul. Macam mana pun Syah kena buat juga, walaupun sebenarnya Syah tak reti, kadang-kadang Syah give up. Syah rasa Syah tak pandai berniaga. Kadang-kadang Syah rasa macam apa benda yang aku buat ni sebenarnya. Tapi Syah rasa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah rezeki daripada Allah. Syah usahakanlah. Terima kasih Syah di atas perkongsian tadi, dan saya kira ramai dalam kalangan kita yang merasakan apa yang Dek Syah, Puan Adila rasakan sekarang ini, sebab kita semua berada dalam pandemik yang memberi kesan yang membuatkan kita semua terjejas bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi dari juga sumber pendapatan kita semua. Baik, sebelum kita bersama dengan Puan Adila sekali lagi, kami nak kongsikan kepada anda semua tentang tips perancangan kewangan ketika merubah kerjaya dalam tempoh pandemik ni bersama dengan ahli kewangan kita, iaitu Engku Azmin. Jom kita saksikan. Dianggarkan 100,000 orang telah kehilangan pekerjaan semenjak PKP dilaksanakan. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk bersama seorang penasihat kewangan, Engku Azmin Engku Zaini, yang akan berkongsikan beberapa tips dalam menguruskan kewangan. Silakan Engku, apakah tips yang pertama? Baik, tips yang pertama, tetapkan penggunaan duit. Kita perlu senaraikan penggunaan duit sebaik-baiknya agar kita lebih jelas dan tidak tersasar dalam membuat pembelian yang tak penting. Okey, seterusnya Engku, apakah tips yang kedua?
Tips yang kedua, merekod keluar masuk duit. Kita perlu biasakan diri dengan merekod setiap perbelanjaan walaupun sekadar beli barang dapur. Dengan merekod keluar masuk duit, kita lebih menjaga penggunaan duit kita dengan lebih teliti. Baik, apakah tips yang ketiga pula engkau? Tips yang ketiga, sesuaikan gaya hidup. Sangat penting untuk kita menyesuaikan gaya hidup kita dengan situasi kewangan kerana sedikit sebanyak ia boleh mengelakkan diri kita dari terjebak dengan hutang. Okey, seterusnya engkau, tips yang keempat, apakah dia? Tips yang keempat, simpan duit kecemasan. Sekiranya berlaku situasi yang tidak dijangka, contoh macam jatuh sakit, kemalangan ataupun apa sahaja. Baik, seterusnya tips yang kelima. Bolehkah engkau kongsikan apakah tips yang terakhir dalam menguruskan kewangan? Tips yang terakhir, tips yang kelima adalah tambah ilmu keuangan. Sebenarnya banyak sumber ataupun kaedah untuk kita rujuk bagi mendapatkan ilmu mengenai keuangan. Yang paling penting, kita semua faham basic tentang pelaburan. Ilmu pengurusan keuangan ini perlu diterapkan dalam diri setiap orang bagi membantu menguruskan keuangan dengan lebih bijak dan selamat. Terima kasih engkau kerana sudi berkongsi bersama kami. Jadi saya harap perkongsian itu tadi dapat memberi manfaat untuk semua penonton wanita hari ini. Merekod perbelanjaan keluar masuk dan juga sesuaikan dengan gaya hidup. Saya kira tips yang diberikan oleh Encik Azmin tadi selaku pakar kewangan tu, saya kira sesuatu yang boleh memberikan input berguna kepada kita juga. Betul. Dan ini mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Adila kita. Puan Adila, kalau boleh kongsikan, kalau sebelum ni menjalankan perniagaan menjual pakaian tradisional, pastinya berbeza perbelanjaannya dengan membuat bisnes kek sekarang ni. Bagaimana Puan menyusun dan menstruktur semula perbelanjaan kewangan Puan sendiri? Bagi saya, bila kita buat sesuatu bisnes mana-mana pun sama. It's all about budgeting and kita nak uruskan kewangan tu dengan cemerlang because in the end it's profit and loss. Tapi bagi saya, mungkin dulu kewangan tu bajet lebih tinggi, sekarang bajet ni lain sikit. Tapi it's all about konsistensi untuk mendapatkan peluang mendapat kek setiap hari, jualan kek setiap hari. Jadi bagi saya, apabila saya buat sesuatu jualan, Dila kena pastikan standard daripada pakaian kepadalah kek, Dila sendiri kena happy untuk menjual sesuatu. Kalau standard penjualan kek pakaian tu ada certain standard, lah kata mesti rating baju tu complete, kek tu pun Dila kena bagikan sesuatu yang perfect kepada customer. Tak naklah nanti orang beli dah bayar tetapi tak puas hati. Jadi Dila sendiri kena puas hati bila menghasilkan sesuatu. Jadi for me juga dalam business kek ni is all about human interaction. Apa-apa business you kena penting bagikan interaction yang terbaik untuk setiap customer, dari layanan WhatsApp, dari segi layanan di online. Jadi apabila kita buat macam tu, customer gembira, and the most important is dia akan jadi repeat customer kita, walking model untuk bercerita tentang kek kita. Jadi perbelanjaan kos untuk mengiklankan kurang. Jadi cepat sikit lah word of mouth berjalan tanpa perlu Dila belanja Facebook ad, Instagram ad untuk meramaikan lagi orang tahu tentang kek ni. Jadi benda-benda ni lah cost cutting lah apa yang Dila boleh buat. Baik, apa-apa pun memang kena ada ilmu, kena ada strategi. Kalau belum ada lagi pengalaman dalam berniaga, dapatkan hikmat nasihat ataupun belajar daripada mereka yang ada pengalaman. Baik, Dek Syam. Sekarang ini ramai yang terkesan tetapi takut untuk nak ubah ataupun keluar dari zon selesa, daripada zon kebiasaan. Terutama sekarang ni ramai yang terkesan dari segi emosi juga, rasa marah, rasa kecewa. Bagaimana nak ketepikan rasa kecewa tu dan bangkit untuk memulakan sesuatu yang baru ni, Dek Syah? Kalau boleh Dek Syah kongsikan dari pengalaman Dek Syah sendiri. Okey, dari pengalaman Syah sendiri kan, satu benda tu adalah doa. Doa, tak henti-henti kita berdoa, jangan putus doa. Lepas tu bagi Syah sendiri, setiap hari kalau kita fikirkan duduk je kat rumah kan, esok nak jadi apa, nak tunggu benda kan, tu tak berusaha, kita rasa tak boleh. So kita kena doa. Lepas tu kita, macam saya cakap tadi, seiring dengan apa yang kita
kita minta dan kita kena usaha. Kalau kita kalau kita doa tapi kita tak berusaha, dia tak jadi juga. Tapi kalau kita dia kena together, orang kata kan. So macam itu yang selalu Syah buat lah. Lepas tu jangan memikir sangat keadaan yang sekarang ini, yang kucak kacir ini kan. So kita kena sentiasa positif diri, sentiasa kita ingat orang yang tersayang. Bila kita rasa down, kita tengok orang sayang, siapa yang orang yang kita sayang kan. So benda itu yang sebenarnya yang menguatkan Syah lah sebenarnya. Saya suka apa yang Dek Syah kongsikan sebab saya kira ia bukan sahaja tentang muhasabah diri, tetapi kita perlu lihat pandemik ini sebagai cabaran yang kita semua perlu lalui, kita semua perlu tempuhi. Dan untuk Puan Adila, kalau boleh kongsikan juga, adakah perniagaan Cakes by Dila ni akan diteruskan walaupun dah habis pandemik suatu hari nanti, ataupun ianya hanyalah sesuatu yang dijalankan untuk menampung kos perbelanjaan demi survival, demi kelangsungan hidup dalam tempoh pandemik ni? Bila dah dapat bisnes ni, saya kena gapai dan jaga elok-elok. Saya rasa insya-Allah saya akan teruskan bisnes ni, Poya Butik dan Dila Cakes. Dia dah boleh jalan seiringan sebab selalunya dalam bulan puasa Dila memang jual cookies raya. So Dila ada macam-macam cookies. So Dila kata Dila nampak potential sebab untuk butik itself Dila masih tak nampak betul-betul berapa lama kita akan recover. But wedding, and Dila tak tahu pandemik ni akan sampai bila. Jadi bagi Dila, selagi Allah memberi rezeki ketika ini, jaga dan tatanglah sebaik-baik mungkin kerana ni adalah rezeki yang tak disangka. Bila rezeki yang tak disangka kita jaga, rezeki yang tak disangka. Jadi bagi Dila, mungkin Allah sebenarnya nak direct Dila kepada sesuatu yang lebih indah, pelangi yang tengah menunggu di hadapan. Jadi dia bagi Dila kek, sesuatu tak sangka. Jadi bila orang tanya betul saya buat coklat kek, saya pun tak percaya lagi. Jadi Dila sentiasa bersyukur. Dan Dila percaya setiap rezeki yang Allah beri sebenarnya ada portion orang lain di dalam rezeki ini. Jadi bukan untuk Dila sahaja rezeki ini, tapi Dila patut kongsikan. Bila kita sentiasa percaya setiap rezeki itu adalah untuk orang lain juga, usaha kita lebih dihargai dan kita pun pelancaran rezeki insya-Allah untuk masa hadapan. Allah, indah betul kata-kata Puan Dila tu. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Saya kira ini boleh dijadikan semangat untuk kita semua untuk terus berusaha, tak kiralah apa sahaja cabaran yang mendatang. Dan Puan Adila, kalau boleh kongsikan sedikit lagi tips kepada mereka yang dalam tempoh pandemik ni sedang orang kata tergapai-gapai, bagaimana sebenarnya cara seringkasnya untuk mereka bangkit dan memulakan perniagaan? Bagi saya, bila siapa-siapa nak mula perniagaan, you kena percaya yang you kena ada good support system. Suami, keluarga, kawan-kawan. Kita kena percaya bila kita buat sesuatu, kita kena cari rezeki, usaha untuk biar orang tahu yang kita ni tengah menjual. Jangan malu. Macam mana kita nak malu nak jual, orang nak beli kalau kita tak update kat Instagram, kita tak WhatsApp customer, rezeki tu tak akan masuk. Tapi apabila kita mencari, kita berikhtiar untuk bagi ramai orang tahu tentang rezeki, apa yang kita jual, insya-Allah mesti ada orang akan beli. Orang akan support. Dia akan support. Orang Malaysia ni baik-baik. Dia macam berani. Orang Malaysia ni baik-baik. Dia orang ni percaya setiap orang dalam poket dia tu ada duit yang dia nak bagi kat siapa-siapa yang nak. Jangan kita fikir apa yang orang nak cakap kan. Dek Syah, di penghujung perbincangan kita ni nak dengarlah apa hikmah yang Dek Syah nampak setelah mula kerjaya baru, mula berniaga ni, dan juga kata-kata semangat kepada penonton WHI kita ni. Okey, sebelum Syah start bagi kata-kata semangat tapi Syah sebenarnya tak layak untuk bagi kata-kata semangat kan, tapi macam Syah untuk penonton wanita hari ini, Syah minta doakan sahabat baik Syah, Siti Sarah Rasuddin, supaya dia selamat dalam keadaan dia sekarang ni. Begitu juga dengan sekarang dengan bapa Syah dengan tengah dalam keadaan sakit yang kritikal. So ujian yang Allah bagi dekat Syah sekarang, dia bagi Syah gembira jual keping pisang dengan keping pisang ni, tapi dia bagi juga ujian untuk Syah ni.
So, jangan give up lah. Jangan apa benda ujian yang Allah bagi tu sebenarnya ada hikmah, ada satu yang besok kita akan tunggu dia akan bagi yang lebih baik daripada hari ini. Amin, insya-Allah. Syah, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan saya kira perkongsian dari Dek Syah dan juga Puan Adila ni sangat-sangat memberi semangat dan motivasi kepada kita semua yang sedang mengharungi sukarnya keadaan dalam pandemik sekarang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dek Syah dan Puan Adila, memang cukup memberi inspirasi kepada kami juga di studio ini.